Memang Yang Pertua Arwah tidak akan faham. Dia tidak boleh faham. Ucapan diraja, titah diraja. Dalam mana-mana juga negara mengamalkan sistem raja perlembagaan, ucapan itu adalah menerangkan dalam dasar kerajaan. Baginda hanya menitahkan apa yang dirancangkan, apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Sebab itulah kita diberi peluang untuk membahas titah ucapan itu. Mempersoal, mengkritik, mengulas. Bukan hanya menyokong. Kalau tidak ada arti usul untuk membahas ucapan terima kasih, titah terima kasih ini. Ucapan menjunjung kasih ini. Ini ucapan membahas dasar kerajaan. Jangan sampai nak mengampu supaya tak gerti cara nak mengampu. Saya mengambil beberapa contoh. Ya, Muhammad. Arah mangkon lagi. Cukuplah saya ingat. Balik baca dululah. Munculan kumpulan-kumpulan pelampau yang berasaskan agama menggunakan keganasan. Ini menggambarkan bahawa banyak kumpulan-kumpulan sebab digunakan perkataan kumpulan-kumpulan. Berapa banyak kumpulan-kumpulan yang menggunakan agama untuk keganasan. Yang kita dapati satu kumpulan saja yang dibawa ke mahkamah dan dibicarakan. Kumpulan-kumpulan lain tidak pernah dibawa ke mahkamah. Yang didakwa sebagai menggunakan keganasan. Dan kenyataan ini sangat berbahaya dalam dunia global pada waktu ini. Terutamanya di saat Amerika dan majalah-majalah di Amerika telah menyenaraikan Malaysia sebagai pusat pertambahan keganasan. Apabila dimasukkan kenyataan ini dalam titah yang di-Pertuan Agong, ini mengesahkan, seolah-olah mengesahkan kenyataan-kenyataan yang telah disiarkan dalam majalah-majalah di Amerika. Pada waktu yang sama kita mendengar sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyatakan bahawa dia akan mengkaji untuk mendakwa majalah itu. Tapi ini telah dimasukkan dalam titah ucapannya di Pertuan Agong. Ini mesti dipahami oleh pelih dan orang seperti Arau. Keluarlah. Larilah. Inilah saya kata satu statement yang sangat berbahaya. Macamlah pada mula berlaku insiden 11 September yang lalu, tahun yang lalu. Malaysia mengambil tindakan, mengambil kesempatan pada peristiwa itu untuk menekan, terutamanya pembangkang, terutamanya PAS, dan menangkap beberapa orang anak-anak muda. Menghebahkan kumpulan-kumpulan ini sangat berbahaya kepada negara, mengancam keselamatan negara. Kemudian bila timbul desas-desus Amerika menyenaraikan Malaysia di antara kumpulan negara-negara yang disyaki melindungi pengganas, pemimpin-pemimpin kerajaan terutama daripada UMNO membuat penapian-penapian pula. Tak ada, kumpulan ini kecil saja kita boleh atasi. Kalau hanya satu kumpulan kecil, kenapa dibesarkan dalam titah ucapan diraja? Tak ada modal tak kerajaan? Tak ada isu lain. Isu puluhan ribu yang saya dimaklumkan. Terdapat anak-anak di luar nikah yang menjadi warga negara-negara kita. Apa yang ditangani oleh Kementerian Pembangunan Wanita? Ramai tadi ada seorang tadi berucap, bukan main lagi. Menjolok-jolok. Melambung-lambung. Mengampu-ngampu. Tapi tahukah? Ya, Muhammad. Ini satu statistik. Muhammad Kebrau mangkon. Terima kasih Datuk Nombor Tua.
Mesti hormat, izinkan saya dah ikut banyak kali lah yang mak berucap. Kadang-kadang yang mak berucap ni, saya tak nampak yang mak macam satu ulama. Kerana kasar, bahasa yang kesat. Saya pernah campur orang alim. Tetapi, saya tak jumpa orang alim macam sebelah sana. Tengok, kalau ikut hukum, ini yang berdiri pakai songkok haji ni. Tak boleh nasihat ke yang belakang tu, yang nakal-nakal tu? Ini ikhlas cakap. Kita kalau agama, jangan ketahukan kita. Yang betul, kita kena betul. Yang salah, kita kata salah. Ini cerita yang pasal nakap. Yalah, yang umat cakap anak luar nikah pun banyak. Apa Kelantan tak ada anak luar nikah? Di bawah kepimpinan Presiden apa sekarang semua? Tak ada. Kemudian yang umat cakap, ini pasal keganasan Nabi. Kerana yang terlibat ni, banyak tangkap kebetulan ahli daripada satu parti. Jadi yang umat untuk mempertahankan dia, yang umat sanggup mengeluarkan perkataan yang menyokong dalam satu kesalahan. Ini pun salah juga dari segi hukum. Yang umat itu datang pun dekat tempat saya, kat Kempas kebetulan. Ngata orang Yahudi. Ya umat, saya dah belajar agama banyak, tapi tak macam cara yang berhormat ni, saya tak jumpa. Termasuk yang lain, ini bekas imam masjid negara. Soalan. Yang ni nak soalan, lepas soal, cakap pun soal. Yang umat bekas imam masjid negara, nasihatkan sikit salah. Dia kena terima yang salah Ta'ala. Jangan ketawa, tak apalah, dunia yang umat hidup ni, umat boleh ketahukan orang. Bila dah sampai nazak besok, baru ingat dosa banyak kepada orang. Saya nak tahu yang hormat ni kepertimbangan betul. Ada soalan. Ada soal. Adakah ada pimpinan ucapan pun, dia tegur ucapan. Di negeri Terengganu pun dalam ucapan pun, bebas kan, kalau hati merintah apa yang ucap, dia baca je tu hak kerajaan lah. Bila seorang kerajaan merintah, dia boleh. Kalau soalan cukup lah yang mak. Tak saya lah, saya nak minta penjelasan macam mana betul tidak. Nampak merapu ya. Tunjukkan di mana kata-kata saya yang kesat. Apa perkataan yang saya guna yang mengatakan saya kesat. Tunjukkan. Mana dia perkataan kesat yang saya gunakan? Apa dia perkataan kesat yang saya gunakan? Ini bukan ikut peraturan masyarakat. Saya mengatakan ini satu isu besar yang mesti diberi perhatian oleh kerajaan dan rakyat Malaysia. Isu kelahiran anak-anak yang besar. Oleh kerana ada usul ucapan yang orang boleh sambung selepas pembahasan usul itu. Terima kasih. Terima betul. Terima kasih pada Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong atas perkenan Baginda untuk menyampaikan titah ucapan meresmikan persidangan Dewan Parlimen pada penggal ini. Semalam saya telah disoal oleh Muhammad Brau. Apabila saya menyebutkan ada isu yang lebih besar yang akan menggugat bukan saja kestabilan negara, tetapi juga kestabilan sosial dan masa depan tamadun yang akan dibangunkan di negara kita. Yaitu apabila saya menyebut tentang perangkaan yang mungkin perangkaan ini akan dapat disahkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, puluhan ribu anak-anak yang dilahirkan di luar nikah atau